So, petang ni saya nak kongsikan tentang tiga sebab. Tiga sebab kenapa seorang isteri terpaksa mohon fasakh kerana suami dia enggan untuk melepaskan cerai. Tapi terlebih dahulu saya nak bagi tahu, saya nak bagi tahu kepada anda yang menonton. Saya dapat beberapa feedback kan daripada komen saya tengok kan. Ada orang tanya kat saya tentang adakah saya ni cuba nak menggalakkan kepada perceraian. Sebab ada satu video saya, kalau anda tengok dekat page nanti ni, dekat page saya tu ada satu video tau. Video yang saya buat daripada TikTok. Daripada TikTok tu. Dan kemudian saya dekat video TikTok ni, kalau perempuan ikut, saya hanya menjawab soalan mana yang letak kat Q&A. Siapa yang letak soalan dekat Q&A tu, saya akan perhatikan soalan mana yang saya masih macam belum jawab. Yang ada orang tanya tapi soalan dia tu lain. So saya tanya, ada satu jawapan daripada satu soalan seseorang, saya tak ingat nama tu. Dia katanya tentang adakah salah seorang isteri yang nak mohon perceraian disebabkan tiada hati dan perasaan pada suami. Saya dapat banyak feedback daripada situ yang di mana saya menyatakan tak salah. Tak salah kalau seorang isteri ni dia nak mohon perceraian atas sebab sudah tiada hati dan perasaan. Sebab asas kepada perkahwinan ni adalah mawaddah warahmah, yang mana saya selalu bagi tahu, saya selalu kongsikan untuk kunci kepada kebahagiaan dalam rumah tangga ni, dia mesti kena ada asas dia. Perkahwinan ni asas dia dua. Dia mesti ada mawaddah warahmah. Maksudnya kebahagiaan dan juga rahmat. Jadi, kalaulah seseorang wanita ni, dia dah tak ada mawaddah, dia dah tak ada hati dan perasaan. Jadi, adakah salah untuk dia mohon perceraian? Ada orang tanya saya, tuan, suami dah provide everything. Suami provide nafkah, makan, minum, tempat tinggal, semua cukup, semua okey. Tak pernah pukul, tapi sebabkan hati sahaja. Hati dan perasaan tu sahaja yang tak boleh nak dikompromi lagi. Faham tak? Tak boleh nak compromise lagi dah. Hati ni saja. So salah ke nak minta perceraian disebabkan yang tu? So jawapan saya kata, saya tak salah. Sebabnya hukum perceraian ni, dia hukum dia harus, dia bukan dia hukum dia haram. Boleh minta perceraian. Saya bawakan satu hadis bercerita tentang seorang sahabat Nabi, seorang wanita yang datang mengadu, iaitu isteri kepada sahabat Nabi Sabit bin Qais. Isteri kepada Sabit bin Qais ni, dia datang mengadu kepada Nabi SAW. Dia datang mengadu, dia bagi tahu kata, ya Rasulullah, aku takut aku berlaku kufur. Aku bimbang, aku takut berlaku kufur. Tu je. Sedangkan Sabit ni dalam keadaan yang dia bukanlah orang yang menentang, orang yang tidak menunaikan tanggungjawab dia. Everything is going good lah. Everything is good berkaitan dengan Sabit ni. Tapi disebabkan dia datang kepada Nabi ni, dia mengadu kepada Nabi sebab dia tak ada hati dah. Dia tak ada hati dan perasaan sahaja kepada kepada suami dia tu. So disebabkan yang tu, Nabi SAW kata, panggil Sabit tu dan kemudian dia pulangkan balik mas kahwin dia, iaitu sekebun tamar tu, dan isteri tu pun dilepaskan. Ulama tafsirkan, iaitu berkaitan dengan takut berlaku kufur tu adalah disebabkan maksudnya macam takut tak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Yalah, dia tak ada hati dan perasaan, jadi takut lagi dia derhaka ke, dia tak mau dengar tak mau ikut cakap suami, dia takut berlaku kufur terhadap Islam, terhadap hukum macam tu. Jadi Nabi tak pernah pun marah. Dalam hadis tu Nabi tak pernah pun kata kamu baliklah, haram hukum dia. Nabi tak kata macam tu. Ataupun Nabi tak kata pun kamu takkan bau cium syurga tau kalau kata kamu minta cerai atas sebab itu. Nabi tak kata macam tu. Tapi Nabi kata pulangkan semula mas kahwin kamu. Dan kemudian Nabi nasihatkan Sabit ni untuk lafaz cerai dengan talak satu. So Nabi tak marah pun. Kemudian adalah orang yang tak puas hati. Ada orang yang anggap kata saya ni menggalakkan kepada perceraian. Hello, yang nak bercerai tu isteri, bukan aku yang nak suruh. Faham tak? Peguam syar'i ni, mungkin ada orang dia akan selalu anggap macam peguam syar'i ni macam orang yang macam suka provoke untuk perceraian.
sorry lah. Saya tak kisah pun kalau kata hampa nak berbaik balik. It's okay. Alright? It should be good. Maksudnya bagus. Kita kalau kata ada orang nak tarik balik kes, nak berbaik balik dalam rumah tangga, terpulang. Kita doakan yang baik-baik sahaja. Saya tak kisah benda tu. Tapi kenapa wujud macam ni? Sebab saya sentiasa nak kongsikan benda ni supaya ada, setiap orang dia ada ilmu, dia ada kefahaman tentang pentingnya bila kita nak masuk ke mahkamah ni, kita kena tahu apa prosedur dan apa alasan kita. Sebab kita hidup dekat dunia ni, kita berteraskan kepada undang-undang. Betul tak? Hidup kita ni semua ada undang-undang. Undang-undang tu sama ada secara bertulis ataupun undang-undang tu bukan secara bertulis. Semua benda tu ada dalam undang-undang. Termasuklah bab perceraian. Kalau isteri nak mohon perceraian, adakah salah? Tak salah. Even disebabkan alasan perceraian tu pun mungkin sebab tak sefahaman, tak ada hati dan perasaan pun, tak menjadi satu kesalahan pun. Sebab ada sebab. That's why dalam tuntutan perceraian biasa kan, Section 47, siapa yang follow saya yang baru mungkin dia tak tahu kot. Selamat datang lah. Okay? Tapi kalau orang yang sentiasa follow saya selalu bagi tahu. Perceraian secara baik kita namakan Section 47. Dalam perceraian tu kita akan tulis juga alasan perceraian. Tiada sepahaman. So tiada sepahaman tu pun dikira sebagai satu alasan. Jadi bukan kita nak menggalakkan. Saya pun tak menggalakkan orang bercerai. Apa yang saya kongsikan daripada dulu sampai sekarang, saya hanya ceritakan tentang nak buat, kalau nak fasah macam ni, nak jaga anak kena ada alasan macam ni, harta pencarian cerita tentang ni. So kita nak bagi panduan-panduan supaya anda tahu di mahkamah syariah ni setiap orang dia ada hak. Isteri dia ada hak, suami dia ada hak. Betul? That's why terpulanglah kalau siapa nak ikut nak kata kat aku ni menggalakkan perceraian ke whatever lah. Yang saya tahu follower saya yang faham, yang membuka hati, punya lapang fikiran, dia akan tahu. Mungkin ada orang di kalangan yang pernah pergi ke mahkamah, dia akan tahu, bukan mudah tau. Kalau tak ada orang berkongsi ni, mungkin dia pun tak tahu nak buat macam mana. Is it? So that's why it's okay lah terpulang. Kalau siapa yang nak kata pun kat aku, kata pilah, aku pun dah tebal dengan pun nak hadap benda-benda ni. So tak kisah. Tapi ada juga yang kedua. So sebelum saya nak masuk tajuk ni, aku baru nak panas badan tau. Boleh kan? Saja nak beletiak, dah lama tak beletiak. Alright. Ada orang dia tulis kat saya tentang dia dengar cerita daripada seorang ustazah, iaitu berkaitan dengan tidak akan cium bau syurga bagi seorang isteri yang minta cerai kepada suaminya tanpa apa-apa sebab. Jadi saya dapat itu pun, saya pun macam hadis, saya nak carilah hadis yang mana tu kan. So bila saya jumpa, betul memang ada satu hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Sauban kot nama dia. So saya ada tulis tahu benda tu kat komen satu, nanti saya upkan balik dekat page lah riwayat dia cerita tentang daripada Sauban. So hadis ni dikira sebagai hadis sahih, iaitu seorang isteri yang mohon perceraian kepada suami dia adalah tidak akan bau syurga. So saya kata, wish, ini dahsyat ni, berat ni kan. So takkanlah kita semudah-mudah itu nak bagi tahu kata tak bau syurga sebab tu. Jadi bila saya baca lagi dalam perbahasannya ulama, bahasan ulama bagi tahu hadis ni menceritakan tentang seorang hadis ni nak menceritakan tentang kalau seorang wanita yang nak minta perceraian tanpa sebab apa-apa. Dia bukan sebab hati, tapi mungkin sebab saja-saja. Tak ada sebab. So tak ada sebab. Jadi yang ni mungkinlah boleh dikategorikan sebagai orang yang mungkin tak dapat cium bau syurga. Cium bau syurga ni mungkin dia punya literally, tapi dia punya meaning dia tu mungkin nak bagi tahu kita tentang betapa besarnya bahana yang bakal diterima kalau dia mohon perceraian macam tu saja. Tu maksud dia lakukan. Tapi hadis ni dia kontra, betul tak? Kontra dengan cerita tentang yang Sabit bin Qais tadi, yang mana seorang wanita yang dia nak bagi tahu
kepada Nabi SAW yang dia dah tak ada hati dan perasaan. So, kalau seorang isteri dia nak mohon perceraian atas sebab dah tak sepahaman dan tak ada hati dan perasaan, maka tak menjadi satu kesalahan kepada diri dia. Sebab asas kepada hukum perceraian ni pun dia bukan haram, perempuan. Okay? Dia bukan haram. Kalau haram mesti Nabi dah halau balik dah wanita tu. Okay? Tapi Islam tidak halau macam tu. Sebabnya dia nak bagi tahu Islam ni adil. Islam dia nak menjaga wanita juga. Wanita dia ada hak untuk dia mohon perceraian kalau dia dah tak ada hati dan perasaan sekalipun. Okay? Dia ada hak untuk tuntut perceraian tu walaupun mungkin dia dah tak ada hati dan perasaan. Mungkin suami dia ni tak lakukan apa-apa pun, nafkah semua bagi, everything is good, tapi mungkin disebabkan hati saja. So disebabkan raikan tentang hati dan perasaan ni pun Nabi tak marah wanita tu. Nabi tak kata hang takkan bau cium syurga, takkan cium bau syurga. Nabi pun tak marah. Nabi kata pulangkan balik mas kahwin dan lepaskan dengan talak satu. Selesai. Right? Sebab ada sebab untuk mohon perceraian. Jadi jangan anggap seorang isteri yang nak mohon perceraian ni dia tak ada sebab. Mesti ada sebab. Kadang-kadang lelaki ni dia ada saja alasan dia. Okey, ada. Memanglah siapa-siapa pun kalau kena tuduh ke semua tu dia mesti ada alasan. Kan, dia ada alasan. Dia kata dia tak mau cerai ni, ada alasan ni, whatever lah. So macam-macam orang mesti ada alasan yang tersendiri. So takkanlah saja kan kalau orang Melayu kata pokok takkan bergoyang macam tu saja kan. Kan masakan pokok boleh bergoyang kalau tak ada angin, gitu. So macam tu jugalah wanita. Kalau ada wanita yang pergi ke mahkamah untuk filekan perceraian, mungkin dalam alasan perceraian biasa tu tulis tak sepahaman sahaja. Tapi perempuan, okey, tapi saya ni dah banyak sangat dengar alasan macam-macam. Alasan macam-macam nak mohon perceraian ni. Ada cerita suami gay lah, dia suami tak bagi nafkah lah dan sebagainya. Tapi disebabkan suami setuju nak bercerai cara elok, hanya sekadar cukup tulis alasan tak sepahaman sahaja. So ada sebab dia. Jadi kita tak mau sampai tahap Islam ni dia mengatakan memenjarakan isteri, dengan perkahwinan sahaja. Tak terpenjara. Yalah, sebab kita masa macam terpaksa kahwin, dah kahwin tak boleh nak mohon dah cerai. Walaupun dah tak ada hati dan perasaan. Okay? So yang tu clear kat situ. Alright, kalau hangpa tak faham tak apalah. Tapi saya nak masukkan ada 3 sebab. Okay? Ada 3 sebab kenapa kadang-kadang kan ada orang tanya, "Tuan, kenapa kes saya lambat? Kenapa kawan saya cepat? Kenapa ada jiran saya ni baru naik sekali saja sebelum ni settle macam tu dah?" Kan? Jadi perempuan yang mungkin menonton ni yang ada persoalan macam tu, so dia kena tahu, kalaulah suami enggan menceraikan anda, walaupun mungkin anda ada hak, okey, anda ada hak untuk mohon perceraian, okey, nak mohon dulu. Hakim yang akan benarkan, okey, suami nak lepas. Faham tak? So kuasa talak tu dekat suami. Anda boleh minta dekat suami lepaskan dengan cara yang baik. Okay? So memang ada hak kat situ. Alright? Tapi ada orang yang mungkin suami dia tu lepas cerai dengan cara yang baik. Tak meletakkan syarat ke, tak kisah. Tak apalah, yang penting kalau bercerai macam mana sekalipun, kita anggap macam kita kawan-kawan. Ada yang macam tu tau. Ada orang yang tak kisah, okay, tak apalah bercerai macam mana sekalipun, awak jangan halang saya ambil anak dan sebagainya. So isteri pun rasa macam okay, fine, tak ada masalah kat situ. Masing-masing ni dia boleh faham yang terbaik untuk diri mereka. So yang tu insya-Allah boleh selesai dengan cara yang baik. Sekali lagi aku nak tekankan, yang ni bukan kita nak galakkan perceraian, okey? Saya tak galakkan untuk perceraian. Tapi saya nak cerita je. Saya nak cerita je kenapa ada orang ni dekat mahkamah dia lambat. Okey? Kenapa ada suami yang enggan untuk cerai cara baik ni? Right? Antara alasan yang mana isteri terpaksa, bila suami tak mau cerai cara baik, maka isteri terpaksa naik ke mahkamah. Saya cakap terpaksa, okey? Terpaksa. Sebab suami enggan cerai. Jadi dia terpaksa naik ke mahkamah untuk tuntut fasakh ke ataupun cerai taklid ke. Ada 3 alasan. Ni saya ringkaskan kepada 3 alasan utama.
Alright? Alasan yang pertama, yang mana seorang suami ni dia enggan cerai, alright? Walaupun isteri ni mungkin dah minta cerai tu, tapi dia tak mau cerai, so isteri terpaksa tuntut fasakh. Yang pertama alasan sebabnya adalah ego. Ego, kan? Okay? Ego macam ni. Suami ni dia pukul. Contoh saya banyak kali dah terima macam ni. Suami ni pukul. Okay, pukul. Memang pukul betul, pukul. Ada laporan polis, ada laporan perubatan, okay? Tapi tak kena tangkap saja. Mungkin sebab isteri buat laporan polis tapi tak mau suami kena tangkap. Dia fikirkan jauh lah. Takut kerja kena buang, kerja suami dia kena buang ke, ataupun mungkin bimbang nanti anak-anak rasa macam nangis dan sebagainya, kan. So kita rasa macam tak mau buat laporan polis untuk tangkap, tapi dia buat laporan polis kata untuk nak bukti kat mahkamah saja. So ada isteri yang macam ni, dia tak kisah untuk buat laporan polis dan dia buat laporan perubatan, and then dekat situ boleh nampak pembuktian yang boleh bagi tahu kata dia pukul. Tapi kerana ego, okay, kerana ego dia tak mengaku. Okay, dia tak mengaku. Jadi isteri bila dia tak mau suami tak mau lepas, isteri terpaksa naik fasakh. Bila mohon fasakh kat mahkamah dengan alasan kena pukul, jadi dia bukannya masuk tu terus ditanya mengaku terus bicara dah masa tu. Tak. Isteri kena filekan saman dulu. Bila filekan saman, dapat kat suami pula datang ke mahkamah, dia tak mengaku. Walaupun mungkin ada laporan perubatan, ada laporan polis, tapi suami tak mengaku. So dia ada ruang untuk membela diri. So setiap orang dia akan ada hak untuk membela diri. Walaupun mungkin dia dah kena penjara kerana pukul tersebut. Ada orang dia datang bergari datang ke mahkamah bergari, okey. So datang dalam keadaan bergari itu pun dia masih ada hak untuk membela diri. Dia masih ada hak untuk membela diri. Ataupun mungkin kan dia ego macam ni. Isteri terpaksa tuntut fasakh walaupun dia dah minta cerai cara baik. Alright? Dia minta cerai cara baik sebab dia dah tak boleh tahan suami tak bagi nafkah. Okay, so isteri nak mohon cerai, dia tak mau. Isteri terpaksa naik ke mahkamah tuntut fasakh atas alasan tak dapat nafkah. Okay, tak dapat nafkah lebih daripada 3-4 bulan, kadang-kadang setahun pun ada. Isteri yang terpaksa tanggung everything. Okay, so yang tu hak isteri. Hak dia untuk dia mohon fasakh. Okay, hak dia lah untuk dia mohon fasakh, mohon cerai. Jadi bila hak dia untuk mohon cerai tersebut, kemudian si suami ni dapat saman, kemudian suami datang ke mahkamah, pasal apa pula aku tak bagi nafkah? So dia nak lawan. Dia ada hak untuk memfailkan pembelaan. So dalam pembelaan tu dijawab. Pasal apa pula saya dituduh tak bagi nafkah, sedangkan saya yang saya bagi tahu lah, saya yang sediakan rumah dan sebagainya. So dia ada nak membela diri. Okay, so yang itulah kebanyakan orang di mahkamah syariah yang menjadi lambat. Dia nak kena naik turun mahkamah. Sebabnya proses untuk peringkat sebutan, okay, untuk saman, kemudian jawab pembelaan, kemudian jawapan pula, kadang-kadang kemudian ada lagi jawapan pada tu. Dah selesai ni baru dapat tarikh untuk perbicaraan. So nak bicara tu pula naik lagi. Kali pertama baru bagi keterangan utama, kemudian kali kedua kena soal pula. Okay, sebab ada pembelaan. Bila ada pembelaan ni perempuan, kes memang lama. Alright? Dalam keadaan suami ni, walaupun mungkin dia rasa macam dia nak tegakkan bahawa diri dia tu betul, tapi rumah tangga ni masing-masing dah tarik muka dah. Faham tak? Ada orang mungkin duduk serumah lagi, tapi dah tarik muka, maki-maki dah. Duduk dalam suatu rumah pun kadang-kadang maki lagi. Tak boleh tahan macam mana. Tapi mostly, banyakkan orang lepas dah file kes, dia akan duduk berasingan lah. So dalam keadaan duduk berasingan pun tak ada pun cara untuk nak baikkan balik. Malahan lebih mengeruhkan keadaan. Yalah, bila seseorang isteri ni filekan perceraian, fasakh, dia mesti nak dakwa benda yang berlaku terhadap diri dia, pukul dan sebagainya, kan. So bila dakwa macam tu, suami ni dapat, bila pula aku pukul, so dia nak mempertahankan. Dia macam nak mempertahankan benda tu betul ataupun tak betul. Alright? Saya faham. Mungkin ada betul suami tu tak lakukan perkara yang tidak betul. Mungkin ada juga isteri melakukan benda yang betul, tapi suami yang tak buat benda tak betul. Alright? So masing-masing nak tegakkan benda tu.
That's why dalam keadaan ini, kalau suami ambil pendekatan untuk lawan, okay, lawan benda tu, saya boleh katakan benda tu adalah kategori sebagai ego. Especially kalau seorang lelaki yang dia pukul isteri dia tapi dia tak mengaku. So kalau dia tak mengaku, dia cuba nak memanjang-manjangkan keadaan, nak cuba melengahkan masa sahaja, nak menganiaya, menganiaya lah side wanita. Contoh dia menganiaya isteri dia. So dia rasa macam, biarlah, lambat pun lambat lah. Kalau aku tak dapat, orang lain pun takkan dapat. Macam tu lah. Biasa tengok drama-drama macam tu. Biasa kan? So macam tu lah keadaan dia. Okay. Kalau ada orang yang dia faham, alright? Dia faham yang benda ni, kalau kata nak selesai cara baik, itu lebih bagus. Saya nampak orang macam ni dia kurang sikit. Sebabnya, bila isteri dah filekan fasah, once isteri dah filekan fasah perempuan, okay, dia dah membawa kes tu ke mahkamah, alright? Kalau suami lawan, dia akan lebih mengeruhkan keadaan. Dia akan lebih menampakkan ego untuk mempertahankan benda yang mungkin betul. Okay, so kat situ dah nampak tak cantik. Dan saya lebih respect kalau ada orang dia nak lepaskan dengan cara yang baik, daripada dia tak mengaku dan sebagainya tu kan. So lebih baik dia lepas cara yang baik. Itu akan lebih mengelokkan. Sebab lepas cara yang baik, dia akan ada peluang untuk rujuk kembali. Saya boleh bagi tahu, daripada kalau ada 10 orang yang perceraian cara baik tu, saya boleh kata separuh lah, 5/10 daripada orang yang bercerai cara baik, mostly dia akan patah balik. Dia akan rujuk semula. Berbanding orang yang lawan. Once orang yang lawan, dia payah dah. Kalau fasah tu disabitkan, dia akan jadi talak bain sughra. Okay, bila talak bain sughra ni, dia tak boleh rujuk dah. Dia tak boleh rujuk dan dia kena dia kena akad nikah semula. Dia kena akad nikah semula dengan mas kahwin yang baru. Okey, yang tu itu dari sudut dari sudut cerita berkenaan dengan ego lah benda ni. Tak kisahlah, macam-macam lah alasan. Tuduh suami ambil dadah tapi sebabkan tak ada bukti dan sebagainya, suami datang tak mengaku, walhal benda tu mungkin betul, tapi dia nak lawan juga. Yang itulah yang dikatakan sebagai ego. Okay, alright, tu alasan yang selalu berlaku lah. Kenapa isteri falkan fasah dalam keadaan suami enggan bercerai. Sebab suami tak mau cerai lah, ego lah. Okay, yang tu yang pertama. Yang keduanya, ada juga alasan yang mana suami enggan cerai cara yang baik ni. Okay, walaupun isteri terpaksa kefalkan fasah, sebabnya ni biasa juga berlaku, iaitu suami dia masih ada perasaan nak cuba untuk berbaik, masih lagi ada sayang. Yang ni mostly jugalah, cuma kita tak tahu sejauh mana betul benda tu. Kadang-kadang dia mungkin lafaz, okay, saya tak mau ceraikan isteri saya tuan sebab saya masih sayang kat dia lagi. Okay, contohnya tu. Tapi sayang-sayang pun kadang-kadang ada 2-3 kali juga kena pukul. Yang tu yang pelik tu. Sayang-sayang pun tapi maki-maki. Yang tu yang kita kadang-kadang isteri ni dia tak tahan. Dia pening dah semua tu dan sebagainya. So dia mohon perceraian cara baik, tak mau lepaskan, dia terpaksa naik tuntut fasah pula. So mungkin ada orang dia bagi tahu kata dia masih sayang isteri dia. So kalau dia sayang isteri dia, betul lah. Kalau kata dia filekan pembelaan pun, dia mungkin tujuan untuk dia lawan tu pun nak melengahkan keadaan supaya dia dapat untuk memujuk. Saya selalu bagi tahu kalau ada seorang suami ni dia dapat tuntutan fasah, okay, perbicaraan dekat mahkamah dia takkan jadi penyelesaian kepada rumah tangga dia. Okay, dia takkan jadi penyelesaian kepada isu rumah tangga. Sebab once isteri bawa kes ke mahkamah, suami lawan, dia memang akan lebih mengeruhkan. Dia takkan boleh membaikkan balik. So cara nak baikkan balik, saya sentiasa berpegang kepada nasihat tok guru saya. Nasihat saya punya mentor saya dulu. Dia bagi tahu, Fahmi, nanti kalau kata ada anak guam, ada anak guam lelaki, dia kata kalau tanya kat kita, tuan boleh tak minta kembali taat balik supaya isteri kembali taat. Saya mungkin boleh bagi mohon kembali taat dengan proses undang-undang kat mahkamah. Tapi tuan tak boleh anggap yang perintah tu akan boleh mengubah hati wanita tu. So tok guru saya kata, pesan dekat dia,
mengorat balik je. Tu je dia kata. Okey, macam mana kita mengorat masa nak dapatkan awal-awal dulu, macam itulah sepatutnya. Macam itulah sepatutnya. Pergi ke mahkamah pun mungkin tujuan dia untuk nak nak cuba untuk berbaik semula sahaja. Ramai, okey, ramai yang cuba untuk buat macam tu nak berbaik semula. Adalah kadang-kadang ada yang tak ada alasan, kadang-kadang bergaduh sikit saja tapi berjaya untuk pujuk balik, berjaya untuk mengorat balik. So alhamdulillah. Macam ada, even saya sendiri pun ada kes yang macam tu perempuan. Yang mana suami masa mula tu enggan cerai, kemudian isteri terpaksa failkan fasakh. Okey, so bila dalam dah sampai bicara dah bicara tu, masa bicara tu isteri kata, "Tuan, saya nak tarik balik lah. Suami saya dah berapa kali dah pujuk saya ni, saya rasa macam saya nak bagi peluang lah dekat dia." Betul ni puan? Nak bagi peluang? Betul. Saya apa-apa risiko tu pun tak apalah, saya tanggung sendiri. Saya serah kepada Allah saja. Okey, tak apa. Kalau macam tu, kita kena filekan tarik balik kes dan kita kena maklum kepada mahkamah untuk menutup semula kes. Tu je. Okey. Kita doakan. Saya perempuan ramai dah yang jadi macam tu. Tak kisah pun. Sebab kalau dia nak berbaik balik, maksudnya hati dia sendiri tu yang nak berbaik balik. So kita galakkan je lah. Kan? Dah orang nak berbaik balik, alhamdulillah. Tapi kalau orang tu dia tak mau baik balik, dia nak suruh peguam dia teruskan untuk prosedur kes tu, biarlah dia teruskan sebab yang tu hak dia. Kita pun nasihatkan je lah yang mana yang terbaik. Puan, kalau puan dah berbaik balik ni, puan ingat, kalau kata kena pukul lepas ni, puan pergi ke balai polis dulu, buat laporan polis, buat laporan perubatan. Kalau kata tak dapat nafkah, so lepas berbaik ni, puan minta masuk nafkah setiap bulan dalam akaun. Masuk setiap bulan konsisten. So nasihat macam tu je lah. Faham tak? Takkan kita suruh, puan tak payahlah. Wih, dah pukul puan macam ni pun masih puan lagi. So kita takkanlah kita nasihat macam tu. Dah orang tu nak berbaik kan. Cuma kita bagi tahu apa yang terbaik untuk dia perlu lakukan selepas proses berbaik semula. Kita pun akan doakan balik macam orang baru lepas kahwin. Barakallahu lakuma wa baraka alai wa jama'a bainakuma fi khair. Boleh menyanyi lagu Maher Zain tu kan. Orang nak baik balik. Barakallahu lakuma wa baraka alai wa jama'a bainakuma fi khair. Gitu. Tiba-tiba aku jadi Maher Zain. Faham? So ada alasan yang kedua yang mana suami enggan cerai tu sebab dia masih ada perasaan sayang. Tapi mostly yang pertama tadilah. Alasan yang pertama iaitu isteri terpaksa naik tuntut fasakh sebab suami dia ego, dia tak mau ceraikan. Okay, walaupun mungkin dia salah dan sebagainya. Dan yang kedua ada alasan yang mana suami masih lagi sayang. So masih lagi sayang, dia cuba untuk berbaik balik, dia cuba untuk pujuk. Okay, so kalau dia cuba untuk pujuk dan cuba berbaik balik tu, yang tu adalah salah satu alasan kenapa suami ni enggan untuk cerai cara baik. Ada jugalah alasan macam tu, saya tak nafikan. Okay, dan yang ketiga, alasan untuk petang ni yang terakhir, iaitu kenapa seorang isteri ni terpaksa naik mahkamah untuk tuntut fasakh. Yang ketiganya adalah disebabkan suami ni hilang. Okay, suami hilang. Suami hilang ataupun suami bagi tahu aku tak akan mai ke mahkamah. Faham tak? So suami ni dah isytihar dah. Isteri baru dia minta kata, kalau awak tak mau mai ke mahkamah ni, macam mana saya ni, hampir buat apa pun aku tak akan mai ke mahkamah. Jadi apa pun aku tak akan datang. Faham tak? Ada biasa macam tu. Siapa biasa lalui? So suami tak mai ke ataupun suami dia memang hilang, lari tinggal terus, tak tahu pergi ke mana. Okay, hilang. Cek dekat Jabatan Pendaftaran Negara, tak ada lagi lah rekod kata berlaku kematian, masih lagi hidup lah. Wallahu alam. So macam tu lah. That's why ada isteri yang terpaksa naik ke mahkamah untuk tuntut fasakh, untuk tuntut cerai taklik, sebab suami hilang. Okay, that's why ada orang yang terpaksa naik ke mahkamah untuk tuntut fasakh, okay, disebabkan suami enggan cerai, iaitu antaranya suami hilang. Bila suami hilang, tak boleh nak lafaz cerai, jadi anda kena naik ke mahkamah untuk mohon fasakh ataupun mungkin cerai taklik. Ikutlah yang mana bersesuaian dengan fakta kes hidup anda. Faham tak fakta kes hidup? Maksud fakta kes hidup ni, tengoklah cerita ada orang yang suami dia memang hilang. Okay, hilang tau.
hilang langsung. Bila hilang langsung lebih pada 3 bulan, 4 bulan, dia ada lafaz taklik dulu. So kita boleh buat cerai taklik. Ada orang yang mungkin suami dia pukul tapi dia tak mau datang ke mahkamah. So dia kena naik juga fasah untuk mohon hakim bubarkan perkahwinan tersebut. So tak ada isu lah kalau kata isteri nak filekan fasah ataupun cerai, alright, dengan alasan suami dia hilang ataupun suami dia enggan untuk hadir ke mahkamah. So yang ni antara top 3, okay? Top 3 yang mana kenapa seorang isteri naik ke mahkamah untuk mohon fasah. Alright, yang pertama iaitu suami ego. Suami ni dia tak bagi nafkah, contoh dia. Okay? Dia memang tak provide nafkah, dia ada kesilapan dia. That's why isteri minta cerai tapi dia tak mau cerai. So dia tak mau mengaku benda tu. Itu yang dikatakan sebagai ego. Ataupun yang kedua alasannya iaitu isteri tuntut fasah sebab suami enggan cerai kerana suami mungkin ada perasaan sayang lagi untuk dia nak cuba mengorat balik isteri dia. Okay, nak berbaik balik rumah tangga. Yang ketiga, antara sebab alasan yang kenapa isteri mohon fasah iaitu disebabkan suami dia hilang. Hilang ataupun suami ni dah declare aku takkan datang ke mahkamah. So bila tak mau datang ke mahkamah, tak ada sebab untuk kita tarik dia. Sebab yang ni tuntutan kes mal. Tuntutan kes mal ni bukan jenayah. Dia ada dua. Dekat mahkamah ni dia ada dua. Satu mal, satu lagi jenayah. Mal ni maksudnya macam sivil lah. Kita saman orang tu tak main tapi kita bukti sebelah pihak, nanti mahkamah akan keluarkan perintah. Macam tu je. Okay, tapi kalau jenayah tak datang, dia boleh buat kelab waran tangkap. Okay, alright. So, penat aku cakap ni. Saya ada nak ambil soalan Tadi saya rasa macam ada banyak soalan. Hampa letak soalan awal-awal macam mana ni? Tunggu sekejap. Suhaila Samsudin kata saya Clark Kent. Bukan, sebab saya nak kurangkan cahaya sini. Sebab yalah kita buat lasik. Saya buat lasik. Dulu saya pakai kacamata kan. Dulu bila saya pakai kacamata tu, saya nak bila buat lasik ni saya risau pula bangun-bangun tu, kalau bangun-bangun tengok-tengok abun balik ke apa, saya risau juga lah tu. Puan Hayati Ahmad kata ada juga suami yang tak mau cerai, kata kuasa talak di tangan depa. Yang ni ego lah maksudnya tu. Tak apa ke kalau ex-husband tak nak bagi mut'ah? Kalau kita minta, dah bercerai, minta mut'ah, so wajiblah untuk suami bayar, bekas suami bayar. Hukum mut'ah ni harus, harus bila bercerai beri mut'ah sagu hati selepas perceraian kepada isteri, bekas isteri. Tapi kalau bekas isteri tak minta, so tak bagi pun tak apa. Tapi kalau bekas isteri minta, so dia jadi wajib lah. Aduh. Okey, Cik Hakim. Tuan Fahmi, saya ada soalan. Kalau wanita boleh minta cerai sebab tak ada hati, kenapa mahkamah tak mudahkan saja kalau bagi alasan tak ada hati walaupun dah jalan tanggungjawab? Kenapa mahkamah tak mudahkan saja kalau bagi alasan tak ada hati? Oh, okey. Baik. Dalam, saya ada satu video yang saya buat juga kan, tentang fasah tu. Boleh tak fasah, mohon fasah, disebabkan tidak ada hati. Kan? Mohon fasah sebab tak ada hati. Alright, dalam fasah ni dia ada dalam undang-undang section 53 tu, daripada kurungan 1A sampailah L. So macam-macam. Tapi salah satu antara A sampai L tu, alright, tidak ada satu pun spesifik yang bagi tahu kata seorang isteri boleh mohon fasah atas sebab tiada hati dan perasaan. Dia tak ada. Dia tak ada macam spesifik macam tu. Yang ada spesifik macam suami gagal bagi nafkah selama 3 bulan, suami kena penjara setahun, suami tak bagi nafkah batin. Itu semua tu spesifik. Alright? Tapi kalau untuk isteri nak boleh mohon fasah sebab tiada hati dan perasaan, yang tu tak ada. Dia akan boleh dikaitkan dengan mental. Alright? Hati dan perasaan ni kan akal fikiran, betul?
Jadi dia perlu dibuktikan tekanan perasaan tersebut, tekanan akal fikiran kita. Jadi bila kita nak buktikan tentang tekanan perasaan, mental dan sebagainya ini, ia perlu dibuktikan dengan keterangan daripada pembuktian klinikal, iaitu laporan psikiatri dan juga psikiatri lah kalau klinikal. Satu lagi bukti keterangan dari sudut laporan kaunseling lah, nak menunjukkan. Alright. So kalau kata nak tuntut fasah atas sebab tak ada hati dan perasaan tu boleh, cuma dia kena ada supporting evidence dari sudut klinikal dan juga dari sudut kaunseling tu. Alright, sebab nak membuktikan tekanan perasaan tu. Tapi kalau katalah untuk cerai section 47. Alright, section 47 ni kan isteri nak minta cerai sebab suami sebab tak ada hati dan perasaan dah. Okey, tapi kita kena tahu alasan kepada benda tu dia sekadar alasan sahaja, tapi kuasa talak masih lagi atas suami. Bila kuasa talak atas suami, so ada suami yang nak lepas cerai tu, dia akan lepaskan. Tapi kalau suami tak boleh nak ceraikan, tak mau lepas cerai itu, ada setengah negeri dia mungkin akan tolak pergi kepada jawatan kuasa pendamai. Dia akan pergi sampai kepada hakam lah. Tapi kalau ada setengah negeri mungkin tak ada jawatan kuasa berdamai, hakam sebagainya ni, so dia mungkin hakim ataupun mahkamah akan nasihatkan untuk filekan jenis yang lain. Sebab kita boleh dakwa kata tak ada hati dan perasaan, tapi nak membuktikan benda tu. So di mahkamah it's all about evidence. Macam mana kita nak membuktikan tu? Okey. Zawiyah Z, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dah tak ada hati atas sebab tertentu. Suami tak mau lepaskan walaupun diminta cara baik. 8 tahun gantung tak bertali dengan 2 orang anak yang saya tanggung umur tengah. Oh, okey, ini ingat bukan soalan. Ida Sukri, ex-husband tak bagi nafkah iddah, dia boleh kena penjara ke? Kalau dah ada perintah mahkamah, perintah nafkah iddah, kemudian perintah tu tak ditunaikan, dia kena puan kena tuntut kali kedua pula. Untuk tuntut nama dia tunggakan nafkah. Right? Once dah dapat tunggakan nafkah, still tak bayar juga tunggakan tersebut, baru lepas tu kita boleh mohon untuk pengkomitan. Tapi mostly biasanya hakim tak bagi pengkomitan dululah. Mungkin hakim akan minta untuk macam dibayar secara ganti dengan menyita harta ke, ataupun mungkin akan suruh ahli waris dia yang lain untuk membayarkan tersebut. Sebab di penjara sekarang pun crowded, okay? Penjara sekarang pun crowded. Tapi dari sudut undang-undang, memang kita boleh mohon. Kalau kata dah keluar perintah nafkah iddah dah keluar, tak bayar pula tu, dia akan kita minta tunggakan. Tunggakan tu pun tak boleh nak bayar, so dia akan boleh pergi kepada pengkomitan. Pengkomitan tu maksud menyara lah. Nur Anz KDR, macam mana pula kalau isteri tak diberi nafkah tapi suami nak sabitkan nusyus? Dia tak apalah. Kalau kata tak dapat isteri tak dapat nafkah, kemudian suami nak sabitkan nusyus, permohonan nusyus tu dia boleh file di mahkamah. Alright? So boleh file di mahkamah, cuma dia kena ingat satu perkara. Suami kalau yang nak filekan sabitan nusyus, dia kena filekan dulu yang pertama dia permohonan kembali taat dulu. Alright? Dia kena filekan permohonan kembali taat di mahkamah. Jadi dia boleh filekan permohonan kembali taat. So isteri akan datang untuk membela diri, kenapa dia tidak taat, ataupun dia taat tapi sebenarnya suami saja kata macam tu. So isteri boleh defend. Kalau dah keluarkan perintah kembali taat, isteri masih tidak taat juga, baru suami akan boleh mohon untuk sabitan nusyus. Dia bukan semudah ABC lah, pergi ke mahkamah bagi tahu kata nak sabit nusyus, tak macam tu perempuan. Alright? Sama macam isteri yang nak mohon fasah. So isteri yang nak mohon fasah pun macam tu juga. Dia tak boleh ingat dia pergi ke mahkamah hari ni, esok dapat tarikh untuk fasah dah. Tak perempuan. Kalau dia dapat tarikh pun dia pergi hari ni, sebulan yang akan datang punya naik ke mahkamah, dia ingat macam dah boleh settle. Tak perempuan. Dia tak akan jadi macam tu. Sebab nak dibuktikan. Nak mohon fasah ada bukti. Nak tuduh isteri nusyus pun kena ada bukti. So bukan benda yang mudah. Okey, ni soalan. Ya Alif Sin, yes. Taslim lah kot Yes, Taslim.
Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya ada fail perceraian pada 8 hari bulan 6 tahun 2021. Okey. Untuk makluman, kami tidak tinggal sebumbung dari bulan 5 lagi. Okey. Oleh kerana pandemik, kes saya tertangguh ke 15 hari bulan 6 2021, 14 hari bulan 7 2021, 8 hari bulan 8 2021. Oh, semalam lah kan? Last kan? Dan tarikh terbaru 14 hari bulan 9 2021. Sehingga tempoh terbaru tu bermakna 4 bulan. Okey. Bolehkah saya tukar permohonan cerai biasa itu ke perceraian taklik? Mohon pencerahan. Okey, faham. Alright. Jawapan saya, boleh. Tapi, kena tengok juga sesuai ataupun tidak fakta kes kita tu. Cerai taklik ni kan, dia adalah salah satu perkara yang boleh kita katakan berlanggaran dengan taklik akad nikah, kan? Maksudnya suami kita ada akad nikah, kemudian dia lafaz taklik, jika sekiranya aku meninggalkan diriku selama 4 bulan qamariyah turut-turut, semua tu kan. So kalau kena benda tu, memang tak dapat nafkah dan sebagainya, bolehlah mohon. Bolehlah mohon. Okey. Syarat dia kena tarik balik kes. Alright, tarik balik kes perceraian tu, dan kemudian kena prepare untuk saman cerai taklik pula lah. Okay. Tapi pada saya, orang yang nak buat macam ni sebaiknya kena dapat confirmation dulu. Suami ni nak cerai ataupun tidak. Kena dapat dulu. Sebab kalau memang kita memang nak teruskan perceraian, okay, suami pun dia kata dia nak bercerai juga. Okay, dia nak bercerai, cuma mungkin disebabkan mahkamah tak buka je, kan, nak kena tangguh dan sebagainya tu kan. So pada saya tak payah tarik balik. Yang tu tunggu tarikh naik mahkamah je lah. Kalau kata suami setuju nak cerai lah. Kalau suami setuju nak bercerai, isteri pun masih nak meneruskan kepada perceraian, right, dah tak ada jalan dan sebagainya, tak payahlah tarik balik, tunggu je lah. Okay, tunggu je tarikh yang akan datang. Tapi kalaulah memang kita dah confirm, suami kata aku takkan lepaskan hang, suami takkan ceraikan kita, dalam keadaan isteri nak teruskan perceraian tu juga, so memang kalau tunggu pun nanti ni rugi masa sahaja. So lebih baik failkan cerai taklik, sebab yang tu perlu dibuktikan sahaja di mahkamah. Apa fakta kes kita. Okay? Nasihat saya dapatkan guaman daripada awal untuk cerai taklik ni. Cik Hakim, satu lagi soalan. Dekat mahkamah, kes apa yang suami wajib hadir dan kes apa yang suami tak wajib hadir dan hakim akan tetap teruskan kes itu? Oh, sebab nak tulis dekat nota. Oh, okey. Kes apa yang suami wajib hadir? Okey. Kes mal. Okey, kes mal ni maksudnya kes sivil. Kes sivil dalam syariah. Right? Iaitu tuntutan antara manusia dengan manusia. Okay, tuntutan isteri kepada suami, tuntutan anak kepada ayah, tuntutan bekas suami kepada bekas isteri. Okay, ini kita panggil tuntutan mal. Okay, tuntutan mal ni dia tidak ada diwajibkan. Okay, tidak ada diwajibkan untuk hadir dalam enactment tata cara mal. Enactment tata cara mal Mahkamah Syariah Section 121. Alright, dia akan sebut jika sekiranya pihak defendant ni kemungkinan besar banyaknya suami. Jika sekiranya defendant tidak hadir, maka plaintiff perlu membuktikan sebelah pihak dan kemudian bersumpah yamin istizhar. Okay? Ya, atas arahan mahkamah. Macam itulah. Okay, tapi kalau kata plaintiff yang tuntut tapi plaintiff tak hadir, kes tu boleh dibuang. Alright, yang tu macam itulah. So, dia dalam keadaan macam tu, dia tak tulis pun kata kena hadir. Yang tak kata wajib hadir. Alright, tapi ada satu yang saya rasa kes, ada dua saya rasa. Dua ke? Satu je lah kot. Satulah. Okay, satu je yang saya boleh kata patutnya suami kena hadir. Iaitu kes pengesahan lafaz cerai. Kes pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Okay, sebabnya pengesahan lafaz cerai ni mostly jarang ada saksi. Okay, tidak ada saksi di mahkamah kan. Jadi bila tidak ada saksi, orang dengar lafaz cerai tu, jadi dia perlukan kepada pengakuan daripada pihak suami. Pengakuan daripada pihak suami ni akan menjadi satu pegangan kepada hakim. Dan ada hakim, okay, ada hakim yang mana kalau suami tak hadir
sedangkan isteri tuntut pengesahan lapas cerai tersebut, ada hakim yang akan mengeluarkan waran tangkap. Memang hakim buat keluarkan waran tangkap untuk memaksa kehadiran suami tersebut supaya dia diberikan keterangan. Kenapa dia melafazkan ada ataupun tidak lafaz cerai tersebut. So, untuk kes mal, dia tidak boleh dipaksa. Okay? Kalau suami enggan datang ke mahkamah, tak boleh dipaksa. Alright? Jadi kalau dia datang, dia datang. Kalau dia tak mau datang, mahkamah pun tak boleh buat kelak waran tangkap. Alright? Itu untuk pihak defendant. Tapi kalau saksi kalau dia keluar sepina dia surat untuk panggil saksi datang ke mahkamah, saksi tak mau, suami kalau saksi tak mau hadir, yang ni memang akan kelak waran tangkap. Okay? So yang tu clear. Tapi kalau kes jenayah tak datang, yang ni memang akan kelak waran tangkap. Okay? Yang tu memang akan kelak waran tangkap. Contohnya kes apa? Kes yang paling latest sekarang ni, kes Sajat lah. Okay? Kes Sajat tu kan dah dikeluarkan, dah buat pertuduhan, kemudian tak hadir ke mahkamah, sehingga kan hakim telah mengeluarkan waran tangkap. Cuma tak tahu nak laksana ke mana. Mencari kan. Malaysia kecil, bukan main pun tak boleh dapat cari. Okay. So, pada saya pengesahan lapas cerai lah yang wajib hadir. Yang lain tu sebaiknya hadir. Okay? Sebaiknya hadir untuk membela diri ke, menyatakan hak kita dan sebagainya juga. Ataupun sebaiknya macam anggap hadir tu supaya tidak menganiayai pihak yang lain tu. Itu je lah. Okay? Itu je lah kot. Kalau hak lain tu tak datang. Haruslah datang. Kalau kalau tak mau datang tak jadi wajib lah. Yang wajib pada saya bagusnya hak lapas cerai lah. Lapas cerai luar mahkamah tu. Nabilah NM, isteri tuntut fasah sebab mukul, tiba di mahkamah semasa sebutan suami nak lepas cara baik tapi bersyarat tiada tuntutan. Okay? Mana lebih baik bagi si isteri, meneruskan tuntutan fasah atau lepas cara baik dengan bersyarat? Okey. Baik. Kalaulah kan fasah kita ni, kita dapat nasihat daripada peguam, kita kata, kes puan ni kuat. Maksudnya puan ada bukti yang kuat. Ada laporan polis kena tangkap, kemudian ada laporan perubatan contoh dia, ataupun nafkah memang ada bukti kata puan yang tanggung everything. So dakwaan fasah tu kuat. So bila ada dakwaan fasah tu kuat, kita rasa macam kita boleh dapat fasah ni. Okay? Walaupun suami mungkin tak setuju, kita rasa macam tak apalah, aku tunggu. So sanggup tunggu. Ada setengah orang dia rasa macam tak kisahlah, yang penting aku nak ada orang dia nak tuntut fasah nak sampai habis tu sebab dia nak tuntut hak dia, nak tuntut hak mut'ah. Nafkah idah tak boleh lah kalau fasah ni, dia nak tuntut mut'ah especially lah. Okay? Kalau harta pencarian kan yang lain-lain tu mungkin dia tak boleh digugurkan, especially kes yang mahkamah tinggi lah. So kalau rasa macam kita kuat kes fasah tu, tawaran yang dia bagi pun macam gugur everything tu kita tak setuju, so kita teruskanlah kes fasah. Tapi kalau katakanlah kes fasah kita ni nasihat peguam kata 50-50 lah, ataupun mungkin payahlah nak sampai tu, faham tak? Mungkin perjalanan kes kita ni berat, kena bermain saksi dan sebagainya. Sebab anda kena ingat kes fasah ni dia mengambil masa. Okay, tambah kalau suami nak lawan, dia mungkin mengambil masa lebih daripada setahun. Ada orang kan, macam kes saya sendiri pun ada yang klien saya handle tu sampai 3 tahun tak settle lagi perempuan. Bukan mudah sebab suami tak mau cerai. Bila suami tak mau cerai, jadi kita minta syarat. Okey, tak apalah, bagi syarat. Kalau kata kita tak kita nak minta cerai cara baik je. Cerai cara baik tak bagi syarat, dia tak mau. Dia kata kalau nak cerai cara baik pun kena bayar sampai 100,000. So 100,000 ni macam tak munasabah. Macam mana kita nak bayar kan? Kalau kata tebus talak tu bayaran tu mungkin dalam 5,000 ke, mungkin boleh diusahakan lagi. Tapi kalau minta sampai 100,000 tu pun syarat pun yang tak berapa nak kena. Jadi kita teruskan juga kes fasah sebab alasan kes kita tu pun kuat. So kalau kuat, kalau puan rasa macam berbaloi nak tunggu. Tapi kalau kita rasa macam daripada aku buang masa lagi nak naik mahkamah, nak turun naik mahkamah ni, bukannya
sehari dua, banyak kali nak kena naik, nak kena minta cuti sebab mahkamah jalan hari bekerja. Kita pula bekerja kan, daripada kita buang masa dan sebagainya. Tak apalah, aku nak cerai lah. Cerai bersyarat pun bersyarat lah. Okay, syarat contohnya syarat yang munasabah, lepaskan dengan cara yang baik dan jangan tuntut apa-apa selepas perceraian. Termasuklah nafkah iddah, mut'ah, nafkah tertunggak. Contoh dia macam tu je. So kalau lepas cara yang baik macam tu, kita selesai, so kita pun tak perlu nak fikir-fikir dah. So kita lepas dengan cara yang baik. Sebab ada orang dia akan memberi pertimbangan. Pertimbangannya, aku nak cerai ni untuk dapat apa? Kalau aku nak cerai ni semata-mata nak cerai, okay, tak mau pun benda lain, minta lepas cara yang baik. Okay, convert lah. Setuju je lah. Tapi kalau dia kata macam, aku nak tuntut mut'ah selepas perceraian, teruskanlah dengan kes fasah tu. Tapi kita kena ingat, kita nak teruskan tu, make sure kita ada kekuatan kes fasah. Kalau tak ada kekuatan kes fasah tu, dia macam memperjudikanlah kita punya nasib. Faham? Memperjudikan kita punya nasib. Kita nasib lah, kita serah pada hakim. So that's why kena dapatkan nasihat peguam. Peguam kata macam mana, yang terbaik teruskan ke ataupun yang terbaik tu terima je syarat. Sebab peguam yang lebih mengenali hakim ni macam mana. Kan? Ialah sebab dia selalu naik. Macam saya selalu naik mahkamah. Saya kenal lah, okey, hakim ni keputusan dia macam ni, hakim ni susah, hakim ni senang. Kita tahu. Faham tak? Mana lagi? Ada lagi ke soalan? Mak mentua adakah dikira sebagai orang ketiga tak? Orang ketiga, yelah kan. Orang yang pertama suami, orang kedua isteri, orang ketiga mak mentua. Ni nak cerita apa? Puan Nurlin nak tuntut fasah atas sebab orang ketiga. Dalam alasan kes fasah pun tak ada cerita alasan ketiga. Faham tak? Orang ketiga. Yang ada adalah isteri boleh mohon fasah jika suami berkelakuan keji atau berkawan dengan perempuan keji. Macam tu. Tu contoh dia. Orang ketiga, mak mentua tu. Kisah apa sebenarnya? Saya pun tak faham. Alchemy tangan berapi. Wah, dalam ni semua perempuan ke? Lari. Yelah. Gitulah. Kan? Ada Cik Hakim. Cik Hakim lelaki. Okey. Takbir bir. Assalamualaikum. Hari-hari duk ajar cara-cara nak bercerai. Cubalah buat tajuk macam mana nak selamatkan perkahwinan, kan bagus. Dah kata dah. Ni kalau bergaduh aja nak minta cerai sebab dah banyak cara tuan ajar. Tak semua lelaki jahat dan tak semua perempuan baik tuan. Biarlah adil, tajuk tu baru best. Saya risau ada orang menganggap saya ni sebagai kaunselor. Kan? Semua orang ingat macam saya ni kaunselor sebenarnya. Ada orang yang PM saya, dia akan tanya saya ni tuan, macam mana nak baikkan balik rumah tangga dan sebagainya. Perempuan, tuan-tuan yang menonton, takbir bir, cik takbir bir, saya bukan kaunselor. Faham tak? Kaunselor tu apa? Kaunselor tu maksudnya orang yang boleh bagi counselling. Aku dah claim dah, aku bukan ustaz. Saya bukan ustaz. Saya dah bagi tahu awal lagi. Dan tak ada seorang pun panggil saya ustaz. Okay? Kalau ada orang yang panggil saya ustaz tu sebab dia nak mengusik je. Okay? So, yang tu yang pertama. Yang keduanya, ramai orang ingat saya ni kaunselor. Kaunselor ni maksudnya orang yang kerja dekat pejabat agama. Dia nama dia juru kaunseling. Kalau dekat sekolah, okay, kalau dekat sekolah pun kita ada cikgu kaunseling. Dia pun kaunselor. Faham? Kaunselor. Setiap orang ni dia ada benda yang berbeza. Saya peguam. Peguam syar'i. Hampa jangan duk ingat aku ni boleh baikkan balik rumah tangga orang. Faham tak? Saya bukan kaunselor yang nak baikkan balik rumah tangga. Dan saya pun bukannya orang yang nak meruntuhkan rumah tangga orang. Aduh, dah ada agak dah. Mesti dah agak dah. Adalah orang yang masalah macam ni. Sebab orang selalu ingat bila kita cakap tentang rumah tangga macam ni, saya cerita tentang cerai, saya cerita tentang hak jaga anak sebagainya. Sebab saya peguam syar'i. Peguam syar'i tugas dekat mahkamah, kes cerai ni kita handle.
Kita handle macam mana nak bagi mempermudahkan untuk urusan kes di mahkamah. Sebab tu saya tak cerita perempuan. Tak ada satu pun tajuk saya cerita macam mana nak baikkan balik rumah tangga. Sebab saya bukan kepakaran kat situ. Faham tak? Saya bukan kepakaran saya nak menasihati rumah tangga orang. That's why saya tak pernah pun buat tajuk macam tu. Kalau ada ustazah ataupun ustaz ataupun juru kaunselor mana, contoh ni kan Dr. Fazilah Kamsah. Dia ada kaunselor macam tu. Hampa pilah kat situ. Yang main bertenggek kat sini bersepah. Belakang ni pun dah tulis dah kan, Cairo Fahmi Associate. Nampak tulis ni apa? Syar'i lawyer. Syar'i counsel. Maksudnya kaunselor syar'i, bukan kaunselor tak tulis pun family counsel, tak. Aish. Ni yang buat bagi bengak. Bezakanlah sikit. Faham tak? Macam doktor mata. Kalau pergi tegang, pergi jumpa dia, saya sakit perut, takkan doktor mata nak cerita pula. Kan? Macam tu lah kita. Saya peguam syar'i. Saya tak bolehlah saya nak cerita bab cara untuk mengembalikan baik balik rumah tangga. Aku sendiri pun dekat mahkamah duk memperang bagi orang nak cerai. Macam mana nak suruh orang ni baik balik? Faham tak? Sebab tu saya dah daripada awal-awal lagi saya setting. Okay? Saya setting daripada awal lagi, saya dah set. Alright? Saya di sini untuk membantu wanita-wanita yang bermasalah untuk kes di mahkamah syariah. Kalau ada lelaki yang menonton tu, terima kasih lah. Alright? Saya tak kecil hati kalau kata tak ada lelaki pun, tak kisah. So, kalau ada lelaki masuk pun, dia belajar, dia faham dan sebagainya. Contohnya Cik Hakim. Cik Hakim dia faham. Apa yang saya cakap semua dia faham. Alright? Sebab dia tahu tugas saya ni sebagai seorang peguam syar'i. Peguam syar'i ni bukan tujuan dia untuk nak cerita tentang hampa patut bercerai, hampa patut cerai ni, tak. Kita nak bantu orang bagi tahu kes dekat mahkamah syariah ni, dia bukan boleh pi kat mahkamah boleh pi menangis macam tu saja. Sebab tu saya ni counsel. Counsel ni consultant. Consultant ni tahu tak? Consultant ni maksudnya orang yang membantu untuk mempermudahkan. Tu consultant. So saya nak mempermudahkan apa? Saya nak mempermudahkan urusan wanita yang nak bercerai, dia tak tahu macam mana. Ada wanita yang menonton ni, dia tak tahu dia nak bercerai macam mana. Inilah tugas dia. Saya nak beritahu, kena buat saman, kena buat mohonan. Kalau suami tak mau cerai, dia kena filekan fasah, kena ada bukti. That's why lah saya kongsi benda ni. Sebab tu saya rasa ada orang yang bermasalah. Dia bermasalah untuk mengetahui, saya ni kaunselor ke, saya ni konsultan ke. Dia ada beza dua kat situ. Okay? Saya bukan juru nasihat untuk membaikkan balik rumah tangga. Kalau hampa nak baik balik, hampa baik balik. Okay? Kalau kata nak suruh saya nasihat suami, contoh ada setengah orang dia kata nak lantik saya untuk nasihat suami untuk lepas cerai. Saya takkan buat macam tu. Alright? Sebab kerja saya adalah memfailkan kes di mahkamah. So everything we talk at court. Okay? Kita cakap dekat court saja. Kalau kata suami ada tawaran, isteri tetap nak teruskan perceraian, kita boleh teruskan. Tapi kalau isteri kata saya tak mau perceraian, tapi saya nak dinasihatkan suami saya, sorry, yang tu bukan tugas saya. Saya takkan boleh menasihatkan orang. Sebab saya tak ada pun tauliah kaunselor ni, kaunseling ni. Okay, sorry, bukan saya. Kalau nak kaunseling, pergi ke pejabat agama. Pejabat agama daerah, setiap daerah ni dia ada pejabat agama. Dia ada orang nama dia juru kaunseling. Nak dapatkan kaunseling rumah tangga, nak minta nasihat, dia. Kalau dia nak buat live macam saya pun, anda boleh tonton dia. Jangan tengok saya. Kalau yang nak tengok saya ni, yang nak tahu tentang macam mana nak mempermudahkan kes dekat mahkamah, ya, ini orangnya. Hai, pening. Juni Ghazali. Kak 5 tahun bicara fasah sebab dia selalu pukul dan maki. Akhirnya diperintah kembali taat.
Alasan hakim, suami tak mengaku dan bukti tak kukuh. Saksi pula hanya mendengar dari apa yang Kak beritahu pada mereka dan saksi tidak melihat suami pukul Kak. Okay. Kak memang tak ada hati dah. Apa perlu Kak buat sekarang? 8 tahun dah tak tinggal bersama. Kak cuba buat Seksyen 47 tapi suami tak pernah hadir. Hui, 5 tahun bicara fasah no. Wuhu. Akhirnya perintah kembali taat. Asal hakim suami tak mengaku. Okey. Bila fasah dah pernah kena tolak, biasanya sepatutnya lah kan, patutnya kena buat rayuan. Okey, kena buat rayuan lah masa tu. Tapi kalau dah terlepas dah rayuan dan sebagainya ni, kita dah kena balik duduk. Duduk kat dalam balik rumah tangga. Okey. Jadi kalau katalah dah tak boleh fasah, kita masih juga nak tuntut pada perceraian, kita masih lagi boleh tuntut fasah yang baru. Tapi dengan alasan yang baru pula lah. Cerai taklid ke, ataupun fasah dengan alasan yang baru ke, ataupun mungkin kita boleh buat permohonan perceraian tu secara tebus talak. So kita mungkin terpaksa consider untuk bayar tebus talak pula. Okay. Kalau katalah kita sekarang ni ada isu hati dan perasaan saja, benda tu mungkin tak ada bukti masa kes fasah 5 tahun yang terdahulu. So apa yang kita ready, kena buat persediaan yang akan datang lah. Apa bukti yang kita boleh sedia pula yang ke depan. Tu je lah. Tapi siapa-siapa yang pernah kena tolak kes fasah, tak puas hati, dia sepatutnya kena buat mohon rayuan. Kena masukkan rayuan. Okay. That's why Puan Juni Ghazali, antara persediaan yang penting adalah untuk menyediakan bukti. Jadi bila dah kena tolak macam ni, kena ada pembuktian lah. Kena ready dengan bukti yang baru pula. Okay. Dah buat pengesahan lafaz kinayah, ada 3 lafaz, tapi bila perbicaraan suami tak mengaku, dah halau keluar dari rumah. So tak valid permohonan saya. Jadi saya nak proceed ke lafaz cerai cara baik, tapi suami dah cakap takkan ceraikan. Dah buat pengesahan lafaz kinayah, ada 3 lafaz, tapi bila perbicaraan suami tak mengaku, dah halau keluar dari rumah. Okey. Jadi saya nak proceed ke lafaz cerai cara baik. Siapa-siapa yang rasa macam dia confused, dia nak filekan perceraian, cerai cara baik ke, ataupun fasah ke, ataupun cerai cara apa, anda macam ni dulu, buat confirmation, tanya dulu dengan suami. Saya nak bercerai dengan awak, saya nak bercerai secara baik, awak setuju tak nak bercerai secara baik? So kalau dia kata saya takkan lepaskan awak, kan dia kata takkan ceraikan, jadi kita tak perlu nak filekan cerai cara baik tu Seksyen 47. Sebab dia perlukan kepada suami hadir, suami lepas cerai. Jadi kalau suami tak mau cerai, kita tak perlu buang masa filekan Seksyen 47 tu. Okay. Tapi kalau kata dekat Selangor ke Kuala Lumpur, siapa-siapa yang duduk kat sana, dia filekan Seksyen 47, suami tak mau cerai pun, dia akan pergi kepada Jawatan Kuasa Pendamai. Dia akan pergi sampai kepada hakam. Hakam lah. Tapi kalau kat tempat lain, kalau kata dapat confirmation suami tak mau cerai, dalam keadaan kita nak teruskan juga perceraian, so anda kena filekan fasah. So fasah ke cerai taklid ke, ikut mana-mana kesesuaian mengikut nasihat peguam anda. Okay. Apa dah? Cukup. Okay. Norlin Somali. Tuan, dalam proses pengesahan cerai, boleh ke suami jual rumah yang sudah dihibahkan kepada isteri? Hibah rumah kepada isteri dibuat secara rasmi dalam tempoh perkahwinan di Mahkamah Tinggi Syariah Muar. Oh, okey. Pengesahan cerai, boleh ke suami jual rumah? Alright. Kalau dah ada perintah, dah ada perintah hibah, perintah pengesahan hibah tu, jadi dia tak boleh dah lah nak kata dijual, sebab hibah ni dia pemberian semasa hidup. Jadi bila pemberian semasa hidup, dia berkuat kuasa semasa hidup. Jadi suami dah tak ada hak sepatutnya nak menjualkan harta tersebut. Jadi kalau kata ada isu begini, apa yang perlu dilakukan oleh Puan Norlin adalah Puan perlu filekan tuntutan harta Puan perlu memfilekan injunksi, tegahan daripada menjual harta tersebut. Okey, tegahan daripada menjual harta tersebut, dan hibah rumah pada isteri dibuat secara rasmi.
So kalau secara rasmi tu maksudnya ada perintah kan, ada perintah hibah, pengesahan hibah tu. So sepatutnya bila perintah pengesahan hibah tu, kalau kata belum lagi dapat pengisytiharan daripada mahkamah untuk peletakan hak, peletakan hak dalam perintah hibah tu, dia ada peletakan hak untuk rumah tu ditukar nama kepada nama isteri. So yang tu kena buat di mahkamah. Okay, kena dapatkan peletakan hak tu. Tapi ada setengah orang dia mungkin dia kata dia dapat hibah tu. Okay, suami hibahkan rumah tersebut, tapi nak buat pengesahan tu tak boleh sebab rumah tu masih dalam hutang. Kan, biasalah kan sekarang ni kan zaman yang beli rumah kan dalam keadaan berhutang. So rumah dalam keadaan berhutang, hibah ni mungkin belum valid lagi. Tapi suami boleh kata dihibahkan. Jadi dalam kes macam ni mungkin anda tak sesuai untuk buat hibah tersebut. Apa yang perlu dilakukan adalah permohonan harta sepencarian, tuntutan harta sepencarian. Sebab hibah ni dia syarat untuk sah tu dia mesti tak ada hutang. Salah satu perkara yang boleh menyebabkan hibah ni terbatal adalah pemilikan sempurna. Okay, jadi bab hibah ni saya kena cerita panjang sikit. Itu biar saya kena study dululah. Sebab saya pun tak nak nampak lebih kepada benda ni. Tapi saya boleh kata Puan Nurlin, kalau kata Puan ada isu berkenaan dengan harta yang nak dijual sekarang ni, yang Puan nak claim kata yang tu harta hibah, make sure Puan dah ada perintah peletakan hak tu. So kalau dah ada perintah peletakan hak harta tersebut, Puan boleh pergi ke pejabat tanah untuk minta tukar nama. Suami tak boleh layak untuk menjual. Tapi kalau katalah tak ada lagi benda tu, anda boleh buat pengesahan. Okay, buat pengesahan di mahkamah. Okay. Hampa boleh bertenaga lagi no? Saya akan berhenti pukul 4.30 lah kalau kata tak ada soalan lagi. Apakah cara terbaik untuk saya sebelum ni? Ada buat hakam tapi kes ditutup tanpa alasan yang kukuh. Nak tuntut fasah boleh tak? Sebab saya keluar rumah 8 tahun yang lalu dan memang tak berhubungi lagi. Mohon pencerahan dari Tuan. Boleh. Saya rasa kalau kata ada isu, boleh tuntut fasah. Isunya macam contoh dah 8 tahun tak duduk sekali ni, mesti ada isu tak dapat nafkah batin, tak ada perintah nusyuz dan sebagainya. So adalah point untuk tuntut fasah. Tapi nasihat saya Puan Zawiyah yang terbaiknya dapatkan nasihat peguam Puan, daerah Puan tu. Okay? Sebab tak semua tempat mudah untuk tuntut fasah ni Puan. Zahid Abbas, kalau suami tak nak lafaz cerai macam mana pun, boleh ke mahkamah yang putuskan cerai sedangkan suami tak putus bagi nafkah? Okey Cik Zahid, dalam kes seksyen 47, okay, cerai cara baik, kalau suami enggan lafaz cerai, mungkin betul mahkamah tak boleh paksa sebab kuasa talak pada suami. Tapi kalau isteri failkan fasah, okay, kalau isteri failkan fasah ke ataupun isteri failkan cerai taklik ke, alright, yang tu dia tak perlukan kepada lafaz cerai suami. Yang tu dia perlukan kepada dakwaan dan juga bukti. So hakim yang akan putuskan sama ada perkahwinan ni boleh diteruskan ataupun perkahwinan ni akan dibubarkan. So depends. Okay, kalau kata cerai tu isteri failkan cerai seksyen 47, suami enggan cerai, yang tu mungkin tak boleh nak dipaksa. Okay, tak boleh nak dipaksa untuk lafaz cerai tersebut. Alright, kalau kata dia mungkin pergi sampai kepada hakam, hakam boleh paksa untuk lafaz cerai. Yang ni ada beberapa negeri lah yang kata sampai kepada hakam, especially negeri Selangor dan juga Kuala Lumpur. Tapi kalau kata macam contoh dekat Kedah, especially Kedah, kalau Kedah isteri failkan seksyen 47, suami tak mau cerai, so mahkamah takkan boleh teruskan kes ni. Mahkamah akan nasihatkan untuk isteri failkan cerai yang lain, iaitu cerai fasah ataupun cerai taklik, ikut yang mana sesuai dengan nasihat peguam tu lah. Jadi kalau cerai fasah ataupun taklik ni, dia tak perlukan lafaz cerai suami. Dia perlukan kepada dakwaan, dia perlukan kepada bukti. Isteri nak dakwa apa? Isteri dakwa kata suami tak bagi nafkah, so dia kena buktikan suami tak bagi nafkah. Macam mana dia tanggung nafkah diri dia tu? Ataupun isteri mohon fasah sebab kata suami curang. So isteri kena buktikan kata suami curang dan sebagainya. Okay? Yang tu dia tak perlukan lafaz cerai. Lafaz cerai suami, tapi dia perlukan kepada bukti isteri. Hakim puas hati, hakim akan putuskan. Alright.
Hayati Ahmad, cerai taklik jika suami tak mengaku telah langgar tapi isteri ada bukti suami telah langgar. Adakah hakim akan ambil kata yang suami tak mengaku tu? Saya bila sebut bab langgar-langgar ni, saya risau orang ingat cerai taklik ni yang lafaz taklik luar mahkamah tu. Contohnya macam hang keluar daripada rumah ni jatuh talak. Kan? Ada orang anggap macam tu sebab yang tu biasa orang dah ingat langgar-langgar ni. Okey. Saya nak synchronize dulu. Kita nak bagi sync dulu, bagi tepat dulu. Cerai taklik dalam pemahaman Fahmi Ramli dan follower yang lain ni, cerai taklik adalah cerai yang melanggar lafaz taklik akad nikah. Okey, suami akad nikah, dia lafaz taklik lepas tu, jika sekiranya aku meninggalkan isteriku selama 4 bulan qamariah berturut-turut, atau aku atau wakil aku tidak datang memberikan nafkah kepada dirinya, ingat lagi? Masa akad nikah tu, yang tu cerai taklik. So suami isteri nak dakwa kata suami tak bagi nafkah 4 bulan berturut-turut. So yang tu cerai taklik. Satu lagi taklik tu, taklik luar mahkamah. Taklik luar mahkamah ni macam taklik cerai luar mahkamah macam tu lah. Hang keluar daripada ni jatuh talak. Hang mesej laki-laki ni jatuh talak. Contoh macam tu. Okay, so yang tu taklik luar mahkamah. Yang ni kes dia pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Okey, pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Dia berbeza dengan taklik nikah ni. Okey. So, kalau katalah persoalan puan, adakah hakim akan mengambil kata suami yang tak mengaku? Ya, suami akan diambil keterangan. Dia mengaku tak lafaz cerai tu? Lafaz cerai taklik kan? Suami akan hakim akan tanya, betul tak ada sebut keluar daripada rumah ni jatuh talak? Kalau suami kata tak betul, saya tak kata pun macam tu, so hakim akan berpegang kepada dakwaan tersebut. Melainkan kita ada saksi, 2 orang saksi lelaki yang mendengar lapan macam tu. Geding. Zahid Abbas ni Malaysia, Singapurnya Hamzah. Nur Ashikin, tuan, misalnya dalam kategori penderaan mental dan emosi, laporan sekretari itu perlu dapatkan sebelum buka kes atau setelah kes dibuka? Alright, sebaiknya sebelum buka kes. Okay, sebelum buka kes sepatutnya boleh dapat. Okay, sepatutnya dapat. Tapi kalau katalah kan, dalam proses perceraian, dah filekan tapi belum buat lagi, boleh buat. Boleh buat, tak ada masalah. Tapi sebaiknya sebelum buka kes. Muhammad Hazim Asran. Oh, Asran. Nama macam apa? Pak Tam saya. Salam tuan, Waalaikumsalam. Sekiranya tuntutan fasah berjaya, adakah isteri, bekas ke isteri? Bekas isteri kot no? Adakah bekas isteri itu tidak akan mendapat hak nafkah lagi selepas tu? Okey, kalau fasah, dia tak dapat dah lah nafkah dah kan? Nafkah isteri tak ada dah. Kalau dia nak tuntut nafkah iddah, tak boleh lah. Fasah, dia talak bain sughra. Untuk nafkah iddah hanya orang yang bercerai dengan talak raj'i, iaitu talak 1 dengan talak 2 sahaja. Okay? Tapi kalau dia nak tuntut mut'ah, boleh. Fasah, boleh lagi tuntut mut'ah, iaitu sagu hati selepas cerai. Kalau nak tuntut nafkah tertunggak, boleh. Kalau dia tak nusyus ataupun tak ada perjanjian, kata tak boleh tuntut. So, masih lagi boleh tuntut nafkah tertunggak. Kalau fasah. Apa lagi? Nafkah apa lagi? Itu je lah kan nafkah. Okay, nafkah iddah tak boleh lah. Nafkah iddah hanya untuk orang yang cerai talak raj'i saja. Kena beletiak dah. Best tengok Tuan Fahmi beletiak. Cik Akil, siapa suruh pakai spek Tuan Fahmi? Orang ingat pakai motivasi dah. Aduh, pakai spek tak kena. Pakai motivasi Tak ada lagi setakat lah posting aku tentang pakai motivasi.
basuh kau-kau tuan Tak adalah, sebab saya tak mau orang keliru. Kadang kita tak faham, setengah orang dia duk hentam macam contoh macam kes yang latest sekarang ni Kes yang latest sekarang ni kes berkaitan dengan Ain Husniza kan, ada seorang pelajar tu yang mana cikgu dia filekan saman kan. Cikgu dia filekan saman kepada dia. Cikgu dia tuntut 1 juta. Ain Husniza ni lawan balik, counter balik dengan 5 juta. So kat situ tu ada orang dia kata macam salah peguam. Nak membantu dan sebagainya supaya tuntut kepada orang sebagainya. Saya tak kisah tau benda tu. Tapi kita nak bagi clear, tugas peguam adalah untuk mempermudahkan kes di mahkamah. Sebab bila anda nak pergi ke mahkamah, dia perlu ada prosedur. Macam mana nak buat saman, macam mana nak buat pembelaan, macam mana nak bicara. Sebab peguam syari'i ni, dia kategori sebagai pegawai mahkamah syariah. Okay, cumanya kita tak bekerja under government lah. Tapi kita ni macam mana pun berpandukan kepada mahkamah, berpandukan kepada arahan hakim, berpandukan kepada pandangan-pandangan hakim. So, yang itulah disebabkan kita ni, title kita adalah pegawai mahkamah syariah. Kita nak membantu hakim syari'i untuk buat keputusan. That's why kalau orang lantik peguam, sama ada peguam syari'i ke ataupun peguam sivil ke, kita kena ingat dia hanya untuk membantu mempermudahkan urusan kes di mahkamah syariah. Sebab kita nak bela diri pun, dia mesti ada prosedur dia. Itu je tujuan kita. Tapi ada setengah orang, dia ingat kita ni macam nak menggalakkan, especially syari'i dia macam nak anggap macam kita yang menggalakkan perceraian. Kita yang duk menyuruh orang bercerai. Saya sepanjang sepanjang saya berkongsi ni, tak pernah sekali pun saya suruh dalam artikel ke, dalam live ke, saya akan kata puan cerai je lah. Saya tak akan sebut macam tu. Sebab saya akan selalu bagi tahu apa yang kita rasa yang terbaik. Saya akan tujukan balik soalan. Kita rasa macam mana sekarang ni? Nak teruskan perkahwinan ke ataupun nak bercerai? Kita bagi pilihan. Kalau kita rasa macam kita masih boleh selamatkan lagi rumah tangga, kita masih lagi sayang kepada suami, silakan selamatkan rumah tangga kita. Buatlah apa cara sekalipun, pergi kursus rumah tangga balik ke, pergi kaunseling ke, pergilah kursus e-hati ke dan sebagainya kan. So, pergi. Tapi kalau kita memang dah 100% tak ada, memang tak ada hati dan perasaan dah, so kita boleh dah filekan perceraian sebab itu hak kita. Itulah alasannya. Alright? That's why saya cukup tegas bab ni, sebab saya tak mau orang anggap saya ni sebagai kaunselor rumah tangga. Saya bukan kaunselor rumah tangga. Kaunselor rumah tangga dekat pejabat agama. Okay? Saya konsultan perundangan. Konsultan perundangan Islam bab rumah tangga. So mempermudahkan untuk urusan orang yang ada kes rumah tangga dekat mahkamah syariah. That's why ada setengah orang ni dia raja nak bergaduh. Bila pergi mahkamah pun dia duk kata, ni peguam tak guna ni, suruh bercerai. Whatever lah, apa nak kata apa pun. Yang nak bercerai tu isteri yang apa, aku pula yang kena. Faham tak? Tu je. Okay. Ida Syukri, terima kasih tentang banyak ilmu saya dapat, banyak cerita tentang semua ni, mudahkan urusan saya. Ya, saya pun lega bila ada orang dapat rasa macam mempermudahkan urusan dia. Dia kata apa ni? Saya tak tahu nak tanya siapa, ni baru jumpa orang yang betul. Thank you. Thank you. Nanti jangan keliru pula Ni saya pakai kacamata kat sini tau. Ni orang yang betul je. Alright. Cayok. Apa ni? Tunggu sekejap, wahai kawan. Kalau guna khidmat bantuan guaman bagi sokongan keluarga, ada bayaran tak untuk nafkah edah dan nafkah anak? Thank you. Okay, untuk bantuan guaman, dan ni kena tanya bantuan guaman lah. Untuk bantuan guaman ni, peguam lah kak, dia peguam bantuan kerajaan kan. Tapi untuk orang yang belum ada perintah nafkah, belum ada perintah nafkah anak, kena guna bantuan guaman. Tapi dah ada perintah nafkah isteri ke, nafkah anak ke, nafkah edah ke, okay? Yang ni kena pergi bahagian sokongan keluarga. Dia dua benda berbeza tau. Bantuan guaman satu benda yang asing, bahagian sokongan keluarga benda yang asing. Bantuan guaman ni peguam yang baru nak mula, baru nak tuntut perintah. Bahagian sokongan keluarga, peguam yang nak menguatkan perintah. Dia dua tempat yang berlainan.
Thomas Tomel. Assalamualaikum, kalau kes sudah difailkan masih dapatkah untuk menggunakan khidmat peguam syar'i? Kes sudah difailkan. Boleh. Boleh. Okey, kalau dah filekan kes, kemudian masa filekan kes tu belum lantik peguam lagi. So boleh lantik peguam. Sebelum kes habis pun boleh lantik peguam. Ada orang dia lantik peguam masa peringkat hujah baru nak lantik peguam. So tapi dah terlambat lah. Okay. Tapi kalau masih di peringkat awal, okay, peringkat awal filekan sendiri kes, kemudian baru lantik peguam, dia mungkin boleh selamatkan lagi. Cuma yang selalu berlaku adalah bila buat saman sendiri, biasanya tak menepati dengan standardize yang peguam ada. Okay, so peguam dia buat sendiri, ayat semua sendiri. Kadang-kadang ada orang ni dia buat saman berjela-jela punya panjang karangan tu. Padahal saman ni di sisi enactment tata cara mat, prosedur dia adalah satu perenggan yang ringkas, berfakta. So dia mesti ada satu penjelasan yang pendek sahaja. Tapi ada orang dia buat saman tu, nala punya panjang, berkarang-karang. Siap ada dalil lagi kadang-kadang macam tu. Yang tu bukan saman, yang tu karangan. Okay? Saman dengan karangan dua benda yang berbeza. Alright, so kalau kata kita buat tu mungkin teratur, tapi disebabkan hakim nasihatkan untuk lantik peguam sebelum bicara, kita masih lagi boleh lantik peguam. Tak ada masalah. Pukul 4.30 dah. Elok Ada lagi kot Last kan Okey, saya ambil soalan last lah. Puan Norlin Somali. Tuan, suami saya kata dia akan mengaku ada lafaz taklik masa tarikh bicara pengesahan cerai taklik online. Okey. Soalan saya, apa tuntutan yang bekas isteri boleh tuntut apabila disahkan jatuh talak? Dalam iddah saya masih duduk serumah dengan dia tapi berlainan bilik. Jika saya keluar rumah balik rumah keluarga, adakah saya dianggap nusyus? Tak. Okey. Jadi ada dua soalan sepatutnya kan. So apa yang boleh tuntut kan kalau kata disabitkan. So kalau kata disabitkan cerai tu talak satu ataupun talak dua, so puan boleh tuntutlah nafkah iddah. Alright, boleh tuntut nafkah iddah nanti dan mut'ah lah. Kalau katalah puan nak keluar sekarang ke ataupun puan nak keluar lepas dah disahkan nanti pun tak boleh dianggap nusyus. Nusyus hanya boleh difailkan oleh suami dalam keadaan yang belum ada lafaz cerai. Okey, maksudnya suami dengan isteri ni masih lagi dalam fasa perkahwinan. Okey, masih dalam fasa perkahwinan tapi isteri tidak taat. Isteri tidak taat pada suami, jadi suami nak failkan sabitan nusyus. Yang tu boleh sebab dia tak ada lafaz cerai lagi. Tapi kalau suami dah lafaz cerai, okey, nak buat pengesahan lafaz cerai, time tu dia nak minta nusyus tak boleh. Nusyus hanya dalam keadaan yang masih lagi suami isteri. Ataupun isteri failkan fasah. Contoh, isteri failkan fasah, suami tak setuju, suami failkan pembelaan dan suami tuntut mahkamah untuk sabitkan isteri nusyus. Yang tu boleh. Sebab belum ada lagi lafaz perceraian. Tu contoh dia. Tapi kalau dalam kes macam ni, dah nak mengesahkan lafaz cerai tu, tak bolehlah dianggap sebagai nusyus. Alright. So, itu saja daripada saya petang ni. Thank you so much kepada anda semua. Saya doakan anda semua sihat sejahtera. Saya doakan sangat-sangat kepada anda yang duduk di kawasan merah, especially dekat Selangor, dekat Kuala Lumpur, dekat macam saya sendirilah kat Kedah, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor lah kan, kawasan merah semua ni kan. Saya doakan anda semua dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang stay safe. Okay? Saya bimbang perkara ni lebih teruk. Jadi saya doakan anda semua dalam keadaan yang sihat belaka lah. Alright. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari, insyaAllah saya akan live pada hari Jumaat malam. Saya percaya Jumaat malam adalah waktu yang siang tu saya boleh spend dengan anak. Malam tu mungkinlah saya boleh gunakan masa untuk bersama dengan anda. Kan? Tanpa mesti dah lama tak dengar aku menyanyi kan? Okay, so saya tahu hampa semua terhibur kan? Terhibur sangat-sangat kalau kata aku menyanyi, kalau kata aku boleh tiang kan?
So tak ada yang lain, tak ada niat yang lain, melainkan saya nak berkongsi sahaja kepada anda semua. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Kalau anda rasa perkongsian petang ni bermanfaat, boleh tak kalau saya minta untuk anda tekan share, okey, tekan share, letakkan di Facebook anda, dan insya-Allah mungkin boleh bagi bantuan kepada rakan-rakan yang lain. Itu saja. Right, kita jumpa lagi. Thank you so much sebab masuk ke dalam live ni, dan kita cuba untuk memartabatkan ilmu di kalangan orang-orang Islam kita, di kalangan orang-orang yang dalam tempoh perkahwinan contohnya. Alright, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.